Ghafiriz Dhanb, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu namanya yang paling banyak kali diulang-ulang disebut di dalam Al-Quran, lebih 300 kali, adalah bahawa Tuhan Maha Pengampun. Ataupun lebih tepat dari sudut bahasanya, Ghafara itu bermaksud menutup. Tuhan yang menutup kesilapan, keburukan dan segala luka silam. Allah Subhanahu Wa Taala Ghafara, menutup. Misalnya dalam bahasa Arab, helmet disebut sebagai mighfar. Kerana apabila mereka memakai helmet, mereka menutup kepala dan melindunginya daripada sebarang bahaya. Dan apabila kita menyebut Al-Ghaffar, dia sama dengan pattern yang kita sebutkan beberapa kali sebelum ini, seperti At-Tawwab, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus sentiasa berulang-ulang kali menutupi kesilapan-kesilapan kita ataupun overlook, cover up kesilapan-kesilapan kita yang demikian banyak. Dan kalau kita membaca dengan lebih mendalam ulasan para ulama, ada juga yang berpendapat bahawa Ghaffar ini daripada perkataan Al-Ghafaru yang merujuk kepada satu tumbuhan yang dijadikan sebagai penyembuh luka. Jadi mereka menyebut Al-Ghaffar juga bererti Tuhan yang memberikan kesembuhan daripada dosa-dosa yang telah menyakitkan diri. Kesembuhan. Dia adalah Tuhan menutup dan Tuhan juga memberikan kesembuhan, healing kepada dosa-dosa yang begitu banyak manusia lakukan berulang-ulang kali. Kita ceritakan dalam episod At-Tawwab sebelum ini, manusia by design akan berulang-ulang kali jatuh, tergelincir, melakukan kesilapan. Selain Allah At-Tawwab yang sentiasa membuka pintu untuk hamba kembali kepadanya, Allah juga Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar yang sentiasa menutupi kelemahan dan kekurangan hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat, selain menutupi dosa, Allah Subhanahu Wa Taala juga menutup banyak daripada suara hati, lintasan fikiran yang negatif, yang teruk. Kadang-kadang kita ada berfikir atau rasa tentang seseorang. Kalau dia tahu, ataupun dalam satu kumpulan kawan-kawan ataupun keluarga, kalau kita semua tahu apakah suara hati, lintasan fikiran yang ada di dalam benak masing-masing, tentu begitu banyak masalah yang akan timbul. Sebab hati kita ni sentiasa ada bolak-baliknya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghaffar juga menutup aspek-aspek tersebut. Demikian juga ulama melihat daripada satu angle lagi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menutupi keburukan dan memperlihatkan keindahan daripada perjalanan kehidupan kita. Misalnya, banyak kesedihan masa lalu ataupun duka cita yang mana manusia kadang-kadang terperangkap dalam perasaan ataupun memori yang begitu gelap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Ghaffar, Al-Ghafur dan juga Ghafirudz Dhanb, di samping menutup apabila kita mohon ampun, menutup kesalahan itu, Allah juga menutup memori dan luka-luka silam itu, menghilangkan rasa beban yang ditanggung. Dan kalau kita lihat dalam konteks Al-Ghaffar, sukar untuk kita sebut manakah ayat Quran yang kita nak jadikan rujukan dalam episod yang ringkas seperti ini. Tetapi apabila saya lihat, ada satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling hopeful, ayat yang paling memberikan harapan, yang paling optimistik. Siapa pun yang membaca dalam keadaan dia mungkin paling teruk lah di atas muka bumi ini, dia pun akan rasa dia ada peluang untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pengampunan Al-Ghaffar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ni surah yang ke-39, ayat yang ke-53, Allah menyebut, qul, katakanlah, iaitu kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu, bagi tahu kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Sejauh mana pun kita melampaui batas ke atas diri kita, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa
Apa saja jenis dosa, apabila seorang hamba mohon ampun kepada dia, Allah ampunkan. Tak ada siapa-siapa yang boleh melakukan dosa yang dosanya itu mengatasi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir macam tu, itu bisikan syaitan yang nak tanamkan rasa putus asa. Ketahuilah kita ini sangat kerdil, sangat insignifikan, diletakkan di dalam skala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala sesuatu. Jadi dosa kita tidak akan selama-lamanya sedikit pun menjejaskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia, nescaya dia sangat pengampun, yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dan selalu di dalam Al-Quran, apabila nama-nama Allah ini datang dalam konteks beregu, ada pair dia selalu datang dengan Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kerana Allah yang Ghafur itu sangat Rahim, dan Allah yang Ar-Rahim itu juga sangat Al-Ghafur. Jadi dalam bulan Ramadan, khususnya bulan yang dibukakan segala peluang keampunan ini, jangan sekali-kali kita berfikir kita mungkin terlepas daripada mendapat keampunan Allah SWT. Sebagaimana kita ulang dan tegaskan berkali-kali, siapa yang tak dapat keampunan dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak mahu dan tidak meminta keampunan kepada Allah SWT. Cuma penting untuk kita ingatkan, selalunya apabila kita baca surah ayat 53 daripada surah Az-Zumar itu, kita habis dekat ayat 53, kita tak baca ayat 54. Nah, kita baca sekejap ayat 54, pendek je, yang sebenarnya mengimbangkan balik. Kadang-kadang orang dengar, oh Allah ampunkan semua dosa, rahmatnya meliputi. Masa tu kita terus je lah, buat je dosa dulu, nanti sampai masa aku minta ampun. Allah ingatkan dalam ayat yang selepas itu, sejurus selepas memberikan ayat yang paling hopeful, Allah kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan bertaubat, berserah dirilah kamu bulat-bulat kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Sebelum kamu disentap, didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan lagi. So don't ever take things for granted. Dalam Ramadan ini, jangan kita fikir, oh kita dapat keampunan dalam Ramadan, okey lepas tu kita akan berdosa, buat dosa sesungguh-sungguhnya 11 bulan, nanti kita jumpa lagi Ramadan. Oh no. That's a very risky bet. Kemungkinan besar orang yang datang dengan attitude yang seperti itu, syaitan akan tahu macam mana nak pesongkan dia terus. Jadi kita ingat, Allah pesan, Allah sentiasa menanti hambanya pulang, Allah sentiasa menutup, ghafara, melindungi kita daripada kesakitan, keperitan. Dosa-dosa ini sebenarnya sangat menyakitkan. Sebab tu bila perkara-perkara yang Allah halalkan, itu benda-benda yang baik untuk kita. Dan bila kita buat perkara-perkara yang berdosa ni, dia sebenarnya memudaratkan diri kita. Sebab tu kalau kita faham, sebelum ni kita baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Kita menzalimi diri kita. Dan dalam ayat yang surah Az-Zumar, ayat ke-53 ni, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Dia melampaui batas bukan terhadap Allah, dia melampaui batas terhadap diri dia sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Okay? Dan satu hadis yang juga penting untuk kita baca sebagai penguat semangat dan juga motivasi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana hadis ini kalau kita fikir dan renungkan, samalah tone dan vibe harapan yang diberikan seperti dalam ayat ke-53 surah Az-Zumar tadi, ketika Nabi SAW menyebut, Allah berkata, qala Allah Ta'ala, ya ibni Adam, ya ibni Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa ma kana minka wala ubali. Allah kata, wahai anak-anak Adam, kalau kau datang kepada aku, kau minta kepada aku akan ampunkan apapun kesalahan yang engkau buat dan aku tak kisah. Kalau cakap itu pun dah cukup dah. Tapi Allah sambung lagi, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananus sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai anak Adam, kalau kamu datang kepada aku dengan dosa yang sampai ke puncak langit. Macam mana nak buat dosa sampai ke puncak langit? Almost impossible. Kalau kita bayangkan satu dosa tu macam satu size mineral water, 1 liter atau 2 liter tu, kita susun stack dia sampai penuh muka bumi ni, kemudian naik sampai penuh sampai ke puncak langit.
macam tak mampu nak fikir macam mana nak buat dosa banyak tu. Allah kata, kalau pun kau buat dosa sebanyak itu, kau minta ampun kepada aku ampunkan, aku tidak peduli. Dan Allah sambung lagi, satu lagi phrase. Innaka law ataitani biqurabil ard khataya. Kalau kau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ni, kemudian kau jumpa dengan aku dalam keadaan kau tidak syirikkan aku, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, engkau tak mensyirikkan aku, kau sentiasa taat, kau tahu Allah itu satu, kau sembah dia, kau tahu kau lemah, kau minta ampun kepada Allah SWT, Allah kata la ataituka biqarabiha maghfirah, aku akan datang kepada engkau dengan demikian besar juga keampunanku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, kita baca hadis-hadis ini, lalu kita fikir kita tak ada harapan untuk balik kepada Allah SWT, nescaya kita sangat terkeliru. Sungguh terkeliru. Allah Al-Ghaffar menawarkan keampunan, menutup semua dosa-dosa kita, juga menutup semua kesakitan yang kita lalui daripada dosa-dosa kita. Dan kalau saya boleh sebutkan sebagai satu doa yang paling pillar dalam konteks taubat ini adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Satu doa yang panjang, saya cadangkan rakan-rakan cari, Google je Sayyidul Istighfar, mesti jumpa. Hadis itu mengajarkan kita siapa yang baca pada waktu pagi Sayyidul Istighfar, kalau dia mati pada waktu petang, dia confirm masuk syurga, guaranteed. Kalau dia baca pada waktu petang, dia mati pada waktu malam sebelum pagi itu, guaranteed masuk syurga. Takkan kita nak miss satu doa, satu permohonan keampunan yang menjamin syurga kalau kita mati selepas itu. Jadi sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar, apatah lagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, yang mana suasananya, pengharapan kita semua nak balik kepada Allah SWT, mohon keampunan, maghfirah. Allah SWT menutup semua dosa-dosa kita, dan moga kita pulang kepada Allah SWT dalam keadaan Allah SWT overlook semua kesalahan, kesilapan, ketimpangan kita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah rezekikan kita malam Al-Qadar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.